Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma. Wa saharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barakasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih lagi dikurniakan kepada kita ini nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala, nikmat sentiasa merasakan kelazatan dengan Allah, nikmat dapat benar-benar mengesakan Allah, nikmat benar-benar mengikuti jejak langkah kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berbagai-bagai nikmat lagi di mana kita satukan dalam nikmat itu. Sesungguhnya dialah yang sebenarnya pengurnia nikmat itu, dan dia sendiri lebih nikmat daripada segala nikmat yang dimaksudkan dalam surah Ad-Duha. Wa amma bin ni'mati rabbika fahadits. Maka nikmat yang dikurniakan dari sisi Allah itu, rabbika, maka hadis sampaikanlah. Jadi di sinilah tadi kita menyampaikan tadi bukan berdasarkan kepada kehendak-kehendak diri, kepada patah-patah huruf ataupun setiap perenggan-perenggan ayat-ayat ataupun surah-surah, tetapi kita berkata ini atas kehendak Al-Alim, iaitu innaka antal alimul hakim. Dia yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi kita dudukkan di situ. Jadi setiap perkataan-perkataan yang keluar ini bukanlah kalimah-kalimah daripada saya, tetapi sayanya tidak ada mempunyai apa-apa, tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai apa pun, melainkan yang ada adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan tadi. Maka tenggelamnya kita di dalam nur, maka nur tu yang sampai kepada mengesakan Allah, tenggelam. Esanya itu yang bernama laisa kamislihi syai'un. Itu nama esa tu. Namanya laisa kamislihi syai'un. Tidak ada boleh disuruh umpamakan dengan apa pun. Segala sesuatu tak boleh disamakan. Jadi begitulah kita bila kita mendengarkan kalimat-kalimat yang suci ni, maka kita juga untuk merakam, untuk masuk, untuk menyerap, seperti mana Rasulullah SAW di Gua Hira, di mana di dalam khalwat Rasulullah SAW 40 hari turun, kemudian naik balik 40 hari, duduk, turun balik, naik balik 40 hari, selama 120 hari. Maka datanglah malaikat, iaitu Jibril, untuk membawa wahyu yang pertama, Iqra. Maka Rasulullah tidak menjawab sebab Rasulullah SAW dah sentiasa tenggelam di dalam keesaan Allah. Maka dia tak nampak itu suruhan daripada Allah. Maka malaikat mengulangi sampai 3 kali. Maka barulah Allah SWT, zat yang laisa kamitslihi syai'un, yang telah tenggelam, ditenggelami oleh Rasulullah, ataupun Allah telah menenggelamkan Nur Muhammad itu di dalam laisa kamitslihi syai'un. Maka dia tak beranjak selagi zat laisa kamitslihi syai'un itu tidak menyuruh untuk mengikuti yang disuruh oleh Jibril tadi. Bila zat laisa itu mengatakan, ya kekasihku Muhammad, ikutilah itu daripadaku, barulah Muhammad ikut. Jadi kitanya begitulah. Sebenar hakikat sebenarnya kita tidak memiliki ilmu.
Jadi yang pertama sebelum alim ilmu tu adalah zat dia yang bernama Laisa. Jadi di situlah kita disuruh mentauhidkan benar-benar di situ. Selagi kita tidak sampai di situ, kita tidak nampak lagi apa itu yang dikatakan tauhid yang sebenar-benar tauhid. Yang benar-benar akan dikatakan tadi innal ladzina amanu, betul-betul orang yang beriman. Maka itu kita lihat orang-orang yang bila kita dah menjelaskan, dia diberitahu ataupun tidak diberitahu. Jawab. Dibagi tahu, tak dibagi tahu peringatan ini dari kalimat Rabbi, mereka tidak akan mau menerima. Kerana mereka ini menutupi kebenaran itu. Jadi sama saja Muhammad, kalau engkau bagi peringatan, tak bagi peringatan. Dan sesungguhnya mereka takkan nak mengambil peringatan. Kalau kamu bagi ingat, tak bagi ingat, sama je, dia takkan. Tak mungkin dia takkan. Dan Allah bagi tahu peringatan yang datang dari kalimat Rabbi ini tadi untuk orang-orang yang betul-betul nakkan peringatan, nak diingat diri dia. Dan juga mereka ini adalah golongan yang mendapat ampunan Allah. Mereka inilah yang mendapat nikmat yang sebenar di sisi Allah. Di dunia lagi dia dah dapat nikmat di sisi. Kalau dalam ayat tu kata, surah Yasin tu kata, dia kata ni pahala yang besar. Ini sebenarnya pahala yang besar tu dimasukkan tu, dia dah merasakan kenikmatan syoknya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang dia nak dengar peringatan. Tapi peringatan tu harus peringatan yang betul-betul tadi saya cakap tadi, ya, daripada betul-betul yang betul-betul ni daripada turunnya tadi, betul-betul daripada rasa tu, daripada Allah nak bagi tahu rasa. Dia dapat rasa tu dulu, baru dia macam kita nak order air Milo, rasa Milo tu sampai tu betul-betul bau. Dia rasakan dia Milo tu, baru dia sebut yakin. Jadi dia Milo tu tepat, dia minum tadi tepat rasa Milo. Jadi begitulah ayat ni, kalimat ni tadi sampai dia begitu. Tu dia punya, orang kata disiplin. Tapi bagi orang yang hatinya dia tutup, kau bagi tahu ke Allah sampaikan ke dia kan, ataupun orang sampai, atau Allah sampaikan sendiri, dia tutup. Sama saja dibagi peringatan oleh Allah selalu kan, anzala ala abdi, kepada hamba dia, tetap dia dapat sebenarnya, tapi dia tutup lama-lama jadi penyakit. Tutup tu tadi penyakit. Lama dia tak mau. Dia ikut rasa macam dia punya semua. Padahal benda tu yang tu semua daripada Allah. Tapi dia tetap kata itu daripada dia. Itu dia kata tadi, orang begini orang yang rugi. Sampai bila dia nak buat gitu? Dia masih ada, maknanya masih ada lagi, maknanya ini apa dipanggil tadi, benda-benda lagi, barang-barang, apa lagi, sifat-sifat yang ni masih ada dalam diri dia lagi. Jadi benda itu yang dia tutup. Jadi itu yang sekarang kalau kita belajar mengenal diri, mengenal Allah, disuruh buang dulu. Kalau nak mencuci tubuh dengan air, kalau nak mencuci najis tu dengan sabun kan. Kalau nak mencuci dalam kita ni tadi, qalbun kita ni, dengan taubat, buang benda tu. Taubat betul-betul buang. Itu taubatan nasuha. Bukan taubat ada lagi benda tu masih ada, kita biarkan, kita tak sungguh-sungguh membuangnya.
Jadi kita kena jumpa lah. Kalau kita tak mampu, memang kita tak kuat, kita kena jumpa ahli dia. Kalau kita tak jumpa ahli dia, kita harap kita nak buang, memang tak terbuang. Kita tipu diri kita sendiri. Kita banyak banyak bilangan kita sebut Allah, bukan saya tak bagi sebut, baca Quran, tetapi kesucian dalam diri kita tak. Macam mana tu? Jadi saya bukan, nanti jangan salah faham, kata si Haji ni tak bagi sebut baca Quran, baca doa ni, dia suruh bersihkan dulu. Bukan saya tak bagi, baca-bacalah, tapi jangan kau tertipu. Kau kena keluarkan semua dalam kau. Sebelum membaca ayat suci itu, walau satu huruf alif, dia tetap suci. Dia perlukan kesucian dalam diri kau. Maka tu disuruh ambil wuduk. Tapi kamu tak faham wuduk tu apa. Wuduk tu menyuci zahir dan kalau zahir aja air, kalau batin tu wuduk. Ni panggil. Jadi air wuduk bersih di dalam. Buangkan, bukan kau masih dah ambil wuduk, kau kata dah selesai wuduk, tapi masih ada, dalam tu ada kebendaan lagi. Apa kebendaan? Masih lagi kau ingat tempat kerja, kau ingat lagi kau punya program, kau dalam kau berwuduk tu kau dah sebenarnya dah batal wuduk. Hakikat sebenarnya. Sebab kita tak didedarkan apa tu hakikat sebenar wuduk kan. Jadi macam mana kita nak olahkan ini benda ni selagi kita jumpa orang-orang yang bukan ahli ni. Bukan saya cakap orang, bukannya maknanya orang itu tak bagus, tetapi dia punya kemampuan macam itu. Dia punya kemampuan macam tu, dia tak boleh, dia sendiri tak dapat. Jadi kita ni kena faham lah. Kita ambil apa yang patut yang diberi Allah pada dia. Kerana dia hanya bagian untuk memberi ketahanan. Bila sakit tahan, nanti dia tak boleh hilangkan. Jadi sampai bila kita nak gitu? Allah suruh buangkan penyakit-penyakit, tapi sifat-sifat yang mazumah tadi. Masih ada belega ria, takbur, sombong, wujub, soma'ah. Masih ada lagi dalam kolbun kita. Tu. Masih lagi keinginan hawa nafsu kita. Ada kepentingan apa, kita baca Quran, kita solat, kita ibadah, ada kepentingan selain daripada zat laisa kamitslihi syai'. Apa akan jadi? Apa akan jadi diri kita nanti kalau kita biarkan kita tidak jujur pada diri kita? Ini saya bukan nak membukakan, tetapi yang nak membukakan pintu-pintu yang gaib dalam diri kamu tu adalah Allah. Tapi sebenarnya al-mukasyafa ghaibul lil fuqara, yang telah menyingkapkan mukasyafa gaib, benda-benda yang kita tak nampak, adalah lil fuqara. Kita ni orang yang tak punya apa-apa, tak tahu apa banyak. Fuqara, lil fuqara, kepada yang tak. Jadi kita bersyukurlah dia yang membuka, dia yang membukakan. Maka tu kita kata alhamdulillahirabbil alamin. Apa dia kita puji dia? Al-mukasyafa ghaibul lil fuqara, yang telah bukakan. Kalau tidak, kita tak kenal Allah. Kita angkat air, kita rasa kita angkat. Kita lihat, kita kata kita lihat. Dibagi ingat pun macam-macam orang datang pun. Bagi ingat ke tak bagi ingat, sama je kita. Tetap degil kita. Kita rasa kita melihat, kita ini, kita tu. Jawab. Kita bilanya kita nak kul huwallahu ahad, betul-betul dia aja yang. Bukan sekadar kita cakap, kita kena faham. Jawab. Dia nak bagi barang tu. Jawab, telefon balik. Jadi begitulah keadaan kita ni, setiap diri manusia ni. Jangan sampai nanti maut sampai baru kita terhege-hege minta hidupkan aku balik, ya Allah. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna mungkin. Allah Ta'ala kata, kalau kamu lihat orang yang telah mati
Dia merayu kepada Allah kerana dia dah lihat nikmat yang didapati kepada orang yang di dunia dia kenal diri, kenal Allah, orang soleh. Dia merayu pada Allah, hidupkan aku balik ya Allah. Sami'na, aku dah dengar. Aku dah lihat, aku dah dengar, ya Allah, aku dah faham. Hidupkan aku balik ya Allah. Inna mungkin, mana mungkin. Jangan sampai kita menyesal. Ya. Kita tidak tahu di hadapan kita ni umur kita sekejap lagi ke 5 minit ke. Ya. Apa dah kita perbuat yang dibagi kita nikmat hidup yang besar ni. Kita tak pernah rasa betul-betul syok dengan Allah. Benda lain dah banyak lama dah kita rasa syok. Makan ni rasa syok, makan tu rasa syok. Kita tak tukarkan. Makan sop durian, sop makan ni, sop kambing. Semua kita ta'alakan kepada Allah. Syok kita ni. Nikmat yang dengan isteri. Macam-macam lah nikmat lagi. Tapi kita tak. Satu hari Allah cabut nanti, baru kita terasa, ya Allah. Tapi itu jam kita dah mati, tak guna dah. Waalaikumsalam. Jadi, Rasulullah SAW disuruh bagi peringatan yang ini. Peringatan yang ini yang mustahaknya. Engkau kenal lah Tuhan kau kenal lah Rabb. Sebab aku 40 hari duduk kat Gua Hira tu. Turun lagi. Naik balik, buat lagi 40 hari. Turun balik, naik balik. Untuk nak dapat solok dengan Allah Ta'ala khas untuk betul-betul. Jadi kita kalau hidup ni tadi, kalau kita dah rasa macam ini, hidup ni macam kita nak buat macam sendiwara lah, kita nak buat macam lakonan kan, tersilap. Ini kan dalam Quran Allah dah bagi al-malu wal-banu wa zinatul hayatid dunia. Kan? Maknanya al-mal atau benda, anak-anak ni semua ni Allah Ta'ala perhiasan. Perhiasan ni jangan sampai kita terleka lah. Tu. Kita kata nantilah, besoklah, lusalah, banyak masa lagi lah. Semua kita cakap nanti tu, kita perengan-rengankan benda ni. Padahal ni masalah berat. Bila kita belum lagi kenal diri, belum kenal Allah lagi, ini masalah berat. Sangat berat saya cakap. Sebab saya dan orang-orang soleh, orang wali-wali Allah, semuanya mengatakan ini kena titik beratkan sekarang ni. Kerana sekarang mereka dah banyak dilupakan perkara yang penting. Ya? Sebab Allah sendiri tak suruh kita buat ibadah lah. Allah tak suruh kita buat ibadah sebelum Allah tu engkau tahu siapa tu Allah. Mesti begitulah. Sekarang ni kita buat ibadah dulu, kita solat banyak-banyak, kita puasa banyak-banyak, kita sedekah banyak-banyak, kita buat ibadah apa pun. Tetapi kita tak kenal. Ini yang berlaku sekarang masyarakat kita ni. Saya minta maaf saya cakap ya. Maknanya saya ni saya sayang manusia yang saya nak sayang. Saya sayang tak kira manusia tu dia Islam ke tak Islam, saya sayang. Jadi saya bagi tahu setiap manusia tu perlu kenal Tuhan lah, bukan kata Islam tak Islam. Setiap manusia. Maka tu dia kata jinni wal ins, jin dan manusia. Dia tak kata orang Islam je kena kenal Allah. Dalam ayat tu kata dia, kita punya tafsir sembah, tak budu. Padahal tak budu tu bukan perkataan, itu tafsir manusia. Tapi kenal Allah maknanya, kenal aku. Baru kau tahu bukan kau yang sembah. Bila kau dah kenal aku, baru kau tahu engkau tak punya apa-apa. Maka itu kenal dulu, jangan tersilap. Dalam Quran pun banyak saya ulang-ulang bagi tahu. Innal ladzina amanu. Rasulullah pun bagi tahu, orang yang banyak beribadah tanpa dia kenal, tanpa dia ada ilmu maknanya kenal Allah tu, lebih banyak akan jadi kerosakan. Maka itu Allah Ta'ala kata
Innal ladzina amanu. Apa pun ayat Quran mesti kalau nak suruh ibadah, dia suruh beriman dulu, yakin kenal Allah dulu. Supaya apa? Supaya nanti bila kau dah kenal Allah, kau tak akan bergantung kepada upah. Kau tak bergantung kepada upah. Sebab bila kau dah kenal Allah, diri kau tu tidak pernah wujud. Yang wujud hanya hidup dia. Dia menyembah diri dia, dia memuji diri dia, dia asyik dengan diri dia. Dia maha cantik, dia maha mendengar, dia maha melihat, dia maha berkehendak, dia maha semuanya. Tak ada kita akan duduk sedaya upaya untuk menindakadakan semua yang melainkan. Tapi kalau kita tak duduk sini, nanti kita sampai bilanya kita nak harapkan, ya Allah, nanti ni bulan Ramadan nak masuk, berapa ganjaran banyak ini, ya Allah, ini. Jadi kita syok ibadah tu sebab dapat upah. Jadi itu adalah pekerjaan yang banyak menjadi kerosakan. Ya. Bukan saya cakap tak boleh minta syurga ataupun dijauhkan neraka. Tapi kenal dulu. Kenal dulu siapa yang menciptakan syurga, siapa yang menciptakan neraka. Rasulullah tu kenal Allah dululah. Rasulullah kenal Allah dulu. Baru dia ajarkan ni. Kerana bila Rasulullah kenalkan Allah dulu, sebab Allah bagi tahu kau harus kenal aku dulu. Bila kau dah kenal aku, dah faham aku, baru kau tahu seluruh ya Bani Adam, ya seluruh anak Adam, semua sekian alam yang aku ciptakan untuk engkau. Tapi engkau tu untuk aku. Tapi kalau engkau belum kenal Allah, nanti engkau akan mengambil yang dah memang hak engkau. Allah Ta'ala kata engkau tak faham, sedang kau akan tinggalkan Allah nanti. Rugi tak? Ya Allah, innal insana lafil khusr. Manusia ni sungguh dalam kerugian. Betul Allah, sungguh betul banyak manusia dalam kerugian. Sebab dia hala tuju tu lain. Allah tu kata suruh kenal dia dulu, kita tak. Kita bukan saya tak bagi solat. Apanya kalau kau tak kenal diri kau ni tadi, dia yang jadikan, dia nak suruh sembah dia. Apa sebenar hakikatnya? Mana kau rasa kau ada, Allah ada. Mana wujud dua dah, mana kau tak lari dah, kau tak kenal dia tu. Mengajilah cepat, cari jalan. Kalau tidak, engkau nak anggap engkau boleh sembah dia. Ini makna zaman 500 tahun dulu pun ada yang mengalami gini. Ulama-ulama yang mengalami gini. Tetapi bila datang Nabi Khidir, bila datang orang-orang yang para wali datang ceritakan, baru dia orang serik patah balik. Dia orang dia tinggi pun dia orang boleh patah balik. Imam Ghazali, siapa lagi? Apa ni Rumi, Jalaluddin Ar-Rumi. Semua tu dia banyak wali-wali Allah yang begitu. Bila dia jumpa jalan ni, kan? Nabi Khidir ajar ke dia ke, ataupun Rasulullah datang ke, kan? Tak kira lah. Wakil daripada Rasulullah. Mereka akan tidak bergantung pada ni dah lagi. Bukan saya cakap tak boleh belajar. Tapi dia akan lebih kepada 100% kepada Allah. Dan yang tu bukan kata saya cakap tak payah, tak perlu. Dia tahu tepi je. Bila kenal Allah, dia tak kenal Allah, dia benda tu masuk ke dalam. Macam mana kesucian nak masuk? Engkau dah ambil daripada luar, masuk ke dalam. Lepas tu kau simpan, kau bawa. Penat. Tapi bila dah tahu ini yang betul, kau kena keluarkan. Bukan buang, keluarkan. Supaya betul-betul kosong, yang ada hanya zat wajibal wujud ataupun zat laisa kamil syai'. Lebur diri kau tak ada. Baru nanti kau tunggu zat punya arahan tadi kepada sifat dia nur tadi. Proof masuk nur, belum ada perkataan nur. Rap masuk. Baru kau dapat kesucian tu, berita kesucian tu. Dia suruh sebut. Baru kau sebut, tengok ada ke ayat ni. Sebut ada ke ayat ni, ada ke hadis ni, ada kat sini. Jadi hadis semua. Di situlah maknanya saya cakap tadi, di situlah tempat yang kita nak duduk.
Saya berdoa, saya tiap malam saya, ya Allah tolong bagi hantarkan supaya manusia dapat ni. Saya rasa sedih, saya rasa ya Allah. Walaupun doa saya ni saya seorang ke apa tak kira lah, yang pentingnya saya yakin. Saya yakin kalau manusia tak dapat ni, saya yakin ya Allah mereka akan rugi ya Allah. Jadi aku ni ya Allah, Engkau dah bagi nikmat di sisi Engkau. Engkau suruh sampaikan ya Allah. Ya Allah. Aku tak mampu ya Allah aku. Tak mampu nak ikutkan. Tu. Pasal suara kita orang dah dia memandang suara kita, dia tak pandang kita punya kesucian kita nak tadi, bukan kita nak upah, bukan kita nak dipuji, nak top dalam YouTube, tak ada semua tu tadi. Saya nak betul-betul siapa yang dengarlah bahawa saya ni bercakap ni atas kesucian. Jangan pandang luaran saya. Saya nak betul-betul faham, pergilah carilah, menuntutlah guru yang boleh bawa kamu kepada zat yang bernama laisa kamitslihi syai'un tersebut. Sayanglah kalau misal kata hidup kita ni jangan sampai, tadi saya dah sebut ayat ya. Jangan sampai nanti merayu-rayu di hadapan Allah. Masa engkau hidup aku bagi macam-macam perumpamaan. Macam-macam setiap saat itu hidup yang aku bagi ni sebenarnya menunjukkan engkau masih lagi. Mana mungkin kau. Jadi jangan jadi macam tu. Saya tak nak lah. Ngerinya tadi. Biar kita miskin, biar kita tak apa orang, janji kita kaya keimanan, kenal diri kita pada Allah. Itu darjat kita. Ya. Tak kira lah kau asal nama manusia, bila kau kenal diri, kenal Allah, mana matematik lah kau, maknanya kau dah selamat lah. Tapi kalau kau Islam sekalipun, bukan saya cakap nanti salah faham pula. Kalau kau Islam sekalipun tapi kau tak kenal diri, tak kenal Allah, macam kita solat sekarang. Kalau kita solat, yang paling utama tadi sab-sab tu ke apa tu, imam, lepas tu sab-sab tu susun rapat ke, yang pentingnya solat tu apa? Sekarang kalau pergi masjid, kalau pergi masjid kan, sekarang ni sab tak boleh lah, apa kan, dah SOP terpaksa begitu kan. Jadi macam mana kita tu kalau tak rapat, tak apa, padahal solat berjemaah tu sab benar rapat. Jadi macam mana perkiraan dia menurut kita? Jadi pendapat ulama sekarang ni macam-macam. Jadi saya tak ada nak petikai apa, cuma saya bagi tahu yang paling utama bukan sab-sab tu rapat, tak apalah. Yang utamanya adalah kekusyukan. Apa tu kusyuk? Kita tak pernah jarang nak tanya ustaz-ustaz ni kusyuk tu apa. Oh, kusyuk tu kau sungguh-sungguh buat ni, baca tu betul-betul tumpukan perhatian. Itu pun salah tu. Banyaknya kurang tepat. Bukan salah semua, kurang tepat banyak. Sebab kusyuk tu kau perlu matikan diri. Kalau kau rasa ada, kau mana boleh benda suci tu nak. Kerana kusyuk ni kesucian. Kalau kau tak suci, kau ada diri kau lagi, nak apa yang kusyuk ni? Itu kau pura-pura. Contohlah kau makan durian. Memanglah kau makan tu sedap tu rasa. Rasa tu sedap. Sedap tu, yang sedap tadi rasa durian tu, musangking kan, sedap. Sedap tu datang daripada mana? Nah, solat tu, sedap tu datang daripada mana? Cuba cari sedap solat tu kat mana dulu. Apa yang menyebabkan kau sedap? Bila kau tak kenal diri, kau kata, ni aku teringatkan ganjaran kalau aku lakukan ni, nanti Allah janjikan pahala. Lah, tu sedap dia. Kajilah pada diri orang masing-masing. Saya tak nak suruh saya cakap. Cuba tanya diri kita, kat mana sedapnya solat tadi? Pasal ada upah ganjaran ke? Siapa yang lakukan suruhan Allah Ta'ala, Allah jamin ni. Kau nampak itu ganjaran Allah tu? Engkau solat. Itu engkau mereka-reka ke apa? Jadi kat mana tadi? Macam durian tadi, dia dekat dah tu. Olahkanlah sikit. Kan? Kau dah sedap durian tu, kau tukarkan engkau tu lagi sedap. Kan kusyuk lah itu.
Situlah khusyuk. Ni kau makan durian, kau ingat durian juga. Mana ada khusyuk? Masa kau nafsu kau, diri kau, janji aku dah dapat sedap sudah. Kau tak nampak yang lebih sedap betul lagi, duduk kat situ lagi best. Kau tak nampak. Tak? Jadi solat tu gitu juga. Kalau kau fikirkan tadi syurga, tadi dalam solat kau dah tak khusyuk sebenarnya. Bukan saya cakap syurga tak betul. Tapi kekhusyukan bila kau angkat, kau tak ada rasa diri kau yang angkat tu sifat kebesaran dia yang membesarkan diri dia. Di situ sedapnya. Kau sebut subhanallah, bukan kau yang sebut. Engkau ya Allah Mu'ad. Mana meniadakan, kita dah menafikan bahawa yang ada hanya kita buktikan dalam hidup kita. Tapi ni tidak, kita biarkan dapat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kita biarkan solat kita tu. Kita punya mentaliti balik-balik ingatkan upah ni. Aku dijauhkan daripada neraka kalau aku solat ni. Kalau tak buat solat 5 waktu satu hari, nanti di soal nanti tak lepas ni. Ada tadi. Padahal soalan pertama kan dia kata siapa Tuhan pertama. Kau pun jawab Allah. Salah. Dia bukan minta nama. Kan dah salah kau tak kenal tu. Tapi kalau kau dah kenal diri, kenal Allah, dia nak soalat. Dia lagi tahu. Kan? Wah, apa nak soal dia ni kat dunia lagi. Dia dah kenal, dia nak ikut pengajian dia, sentiasa diri dia rasa tak ada diri dia. Hidupnya Allah je. Lega aku, dia ni masuk, tak ada aku nak soal lebih-lebih kan. Jangan susahkan malaikat. Ya. Jadi itulah pelajaran yang dikatakan ilmu. Pelajaran yang ilmu yang belum lagi bertulis. Kerana bila dah bertulis, itu dah berbentuk kepada satu macam berhala. Jangan salah faham pula, si Haji ni pula cakap ayat Quran pula berhala pula. Bukan maksud saya berhala. Berhala tu maknanya patung, bukan. Maknanya kau menyembah ayat tu tadi. Sebab Allah tak suruh kau sembah ayat. Tapi kau kena faham siapa yang menciptakan ayat tu. Tujuan apa ayat tu? Daripada kalam siapa? Sebelum ia ditulis. Maka tu kau baca Yasin tiap-tiap hari ataupun seminggu sekali. Kau baca surah Kahfi seminggu sekali. Tapi kau tak memahami apa isi dia. Dah 30 tahun kau baca. Daripada kecil kan baca surah Yasin. Tapi apa pelajaran yang kau ambil dalam kisah Yasin tu? Yang kau nak bawa tadi, yang dikatakan tadi ilmu tu amalkan dia. Itu kau hanya membaca je. Jadi jauh sangat kau biarkan diri kau tu tadi. Baca tengok. Yasin wal Qur'anil Hakim. Cuba berhenti. Relax. Kau nak baca banyak-banyak dah sudah. Sudah lain satu bab kau baca Yasin. Tu mana? Yasin. Aku tak faham ni, aku kena jumpa orang yang tidak aku baca nanti aku tak dapat dia punya. Tak ada, kita tak gitu. Wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Quran yang penuh hikmah, bijaksanaan. Hikmah kebijaksanaan. Apa tu? Tak faham juga, tak nak cari. Kita terus tahu tafsir je. Kita biarkan diri kita tak tahu nak buat apa dengan. Lepas tu kita kata, bulan ni, Ramadan ni, aku rasa nak tingkat yang lagi lah. Kenapa orang tanya? Yalah, tahun lepas aku dapat 5 kali khatam Ramadan tahun lepas. Tahun ni enggak ni, kalau ada Covid tahun ni boleh lebih sikit lah. Boleh banyak di rumah kan. Jadi dia baca je banyak-banyak. Hidup dia tu lintang pukang. Bukan saya cakap baca tu tak betul. Tapi kita dalam keadaan kita sampai bila kita nak biarkan bacaan kita tu kita tak faham. Tapi kalau kita makan nasi goreng, garam tak taruh, bising tak? Bising tak? Sikit dia kan, garam dia tak tahu kan? Apa ni bang? Garam tak? Tapi ibadah kita dengan Allah Ta'ala, kita tak kenal Allah. Kita buat ibadah ikut kepala kita je. Kita biarkan lama-lama.
Suka hati aku lah. Aku nak khusyuk ke tak khusyuk ke, siapa nak larang aku? Guru-guru yang aku belajar pun tak ada salahkan aku. Yalah, guru-guru yang kau jumpa minta maaf lah. Dia bukan bidang dia. Dia hanya bagian luaran dia ajar. Kau pergi jumpa, kau jumpalah spesialis dan yang begini. Baru kau tahu Allah tu bukan memandang di luar, dia memandang kat dalam kau. Dia tahu apa dalam sudur kau tu. Tak malu ke kau? Tak malu ke kau? Allah sentiasa memandang kau tak nampak ke? Kau duduk dengan orang ramai, kau tak nampak Allah Ta'ala? Dia selalu memandang kau, dia tak pernah pisang kau. Kau boleh pandang yang lain yang ni. Sedangkan yang dia jadikan semua ni tu pun daripada dia. Tak? Kau herankan Allah tu, kau tak heran. Kau herankan yang dia nyatakan tu. Yang menyatakan tu lebih mustahak daripada apa saja yang dinyatakan. Surga ke apa benda kan dinyatakan tu semua. Itu semua tak mustahak. Mustahak yang menyatakan Allah. Aku yang menyatakan kau tak nampak. Aku menyatakan surga itu supaya kau nampak aku. Apa saja pun 7 lapis langit sisi, aku nyatakan untuk kau nampak akulah. Barat gitu Allah Ta'ala tunjuk macam-macam. Tapi kita tetap juga. Sebab kita tak jumpa orang yang betul-betul. Lepas tu kita kata tak apalah, dia pun ustaz tu macam tu ya. Kita suka, padahal nanti dia pun jawab, engkau pun jawab juga. Engkau nak jadikan contoh, biar contoh tu contoh orang yang selamat, dah kenal diri kenal Allah. Ini kau contoh kan, memanglah dia ilmu dia tinggi apa semua, PhD betul apa semua, baguslah. Tapi dia belum kenal diri kenal Allah lagi, engkau tetap juga tak boleh. Orang tu dia tak ada PhD, dia kaki 5 ya apa, tengok tak ada apa sigil pun apa semua kan. Tapi dia ada, Allah bagi anugerah dia untuk kau kena ambil. Itu mustahak. Maksudnya kau penting diri kau sendiri, Allah dah bagi tahu. Tengoklah wa fi anfusikum afala. Tengok dalam diri kau, tengok. Mengapa engkau lagi yang kau nak saksikan engkau ke? Aku semua ni. Duduk dengan aku, pandanglah aku, apa pun nanti. Duduk antara baik dan buruk tu nanti. Kau duduk tengah-tengah nanti. Baru kau tahu nanti ini baik, ini buruk. Engkau tak akan menyalahkan baik dan buruk. Engkau akan duduk dengan pertengahan. Rasulullah kata, hendaklah apa keadaan pun, Rasulullah kata sederhana. Sederhana kita pun tak faham. Ini timbang. Kita ambil jalan tengah ni. Separuh dunia, separuh akhirat. Dan tengah-tengah Rasulullah kata sederhana, kita tak faham makna sederhana tu, makna kita tahu baik buruk, kita tak mengatakan kita baik, dan kita makna bila melakukan buruk kita akan menyesal. Dan kita sebenarnya duduk dengan Allah. Bila bila dia jadikan kita buat salah, kita menyesal. Tapi ini tidak, kita katakan kini zolamna, memanglah zolamna. Zolamna maknanya Allah dah mentakdirkan dari takbir dia, Nabi Adam melakukan kesalahan. Itu sejak azali lagi dah bertulis. Tu nak kena faham. Jadi kita tak boleh nyalakan Nabi Adam. Kita ingat Nabi Adam pun buat silap. Tapi dia kena tengok. Dia buat silap satu kali, sobat dia berapa ratus tahun. Engkau berhari-hari kau dalam keadaan selamba je, tak ada rasa serik, tak ada. Itu. Maka tu saya cakap tadi, lebih baik kita duduk dengan Allah Ta'ala. Baru kita tahu semua buruk dan baik dia. Kita tak pandang lagi baik buruk baik. Kita duduk dengan Allah. Jadi kita ni menyatakan apa yang telah diskripkan oleh Allah. Itu susah orang nak pegang qada dan qadar tu. Pasal banyak orang tak faham tau qada dan qadar ni. Banyak saya tengok dalam hidup manusia ni, dia dah qada dan qadar tu dia tak faham. Dia kata qada dan qadar ni ketentuan baik dan ketentuan buruk daripada Allah. Tapi bila baik dia boleh terima, bila buruk dia tak boleh terima. Itu dijadikan iblis boleh terima. Bukan semua boleh terima kan. Itu kita nak bagi tahu kita ni tak punya apa-apa.
Kalau dia suruh tajalikan buruk, buruk tak? Siapa berani cakap dia tak nak buat, dia nak baik? Siapa berani cakap? Tak boleh. Jadi itu saya nak bagi faham, jangan duduk kat baik. Dan jangan menyesal bila dah jadi terlanjur, jadi tak elok. Terlanjur, misal kata jadi takdirkan Allah jadi buruk. Kita jangan menyesal, tak boleh terima kita boleh jadi macam ni. Jangan. Allah tu Maha pengampun. Jadi saya dah cakap ni baik ni tadi, kau jangan mengaku kau buat baik bila kau buat baik, bila kau jangan kau duduk tengah-tengah, kau duduk dengan Allah. Di situ irji'i ila rabbiki. Di situ manis nanti hidup kita. Kita wa qadha rabbuka, saya dah cakap tadi. Wa qadha rabbuka, dia cakap. Allah Taala kata dalam surah Isra, wa qadha rabb, hendaklah kau tetap dengan Allah. Itulah qadha dia. Nanti bila dia suruh buat baik-baik, itu kadar dia. Tapi pegang qadha dulu ke pegang kadar dulu? Qadha dulu ke kadar dulu? Qadha lah dulu. Wa qadha rabbuka, kepada Allah kau selalu hati kau kena kenal diri, kenal. Baru kau duduk situ, baru dia tajalikan apa pun, itu sistem dia. Sebab wa qadha rabbuka alla ta'budu, semua baru keluar sistem-sistem dia pula. Tapi kau tak duduk dengan dia, kau itu saya cakap tadi. Engkau akan kata takdir ni boleh ubah lah, macam-macam saya dengar ni. Taklah saya cakap. Bila saya baca ayat ni, kau kata takdir, kau kata ni kita boleh betulkan takdir kita, itu pendapat kau. Tapi aku tak macam tu. Bagi aku salah tu. Sebab qadha yang pertama, engkau tak boleh salahkan Allah. Qadha pertama sebab engkau tak dengan Allah. Pertama sekali engkau harus selalu dengan Allah. Bila engkau selalu dengan Allah, bila engkau sendiri keluar, engkau yang silap. Betul? Tadi wa qadha rabbuka, bila engkau selalu dengan Allah, nanti apa saja yang dia suruh turun tadi anzala, engkau akan kita kata Nabi Hidir pancung apa budak kecil, kita kata nak, kalau kita ada ikut Nabi Hidir lagilah kita kata salah. Nabi Musa pun kata salah, kita apa lagi lah, langsung tak nak ikut lah Nabi Hidir kan. Sebab di pelajaran ni dia ada tingkatan-tingkatan dia kan. Tapi selagi, itu dah saya cakap, selagi kau tak kenal diri, tak kenal Allah, engkau punya, itu saya cakap tadi, engkau menyalah mensifatkan Allah Ta'ala tu seperti Allah tu seperti dia memerlukan kau lah. Ya Allah. Dan kau pula menyembah Allah tu lah, memerlukan sesuatu ganjaran daripada Allah. Allah Ta'ala kata apa? Jangan kau gunakan aku untuk kau hantar-hantar ke sana ke sini. Kita hantar-hantarkan Allah Ta'ala tu. Perguna. Tapi kita tak sedar, kita ingat kita okey je, tak ada apa. Padahal tu, ya Allah, jauh kita punya kefahaman tentang Allah tadi. Bila dah jauh kefahaman tentang Allah, lebih banyak rosak dia akan jadi. Dan lebih bahaya lagi rosak tu bila dia jadi buta, maknanya. Allah Ta'ala kata dalam surah Isra kan, barang siapa kat dunia ni buta, kelak nanti di akhirat nanti lebih teruk buta dia. Sesungguhnya Allah Ta'ala kata dalam ayat lain, bukan matanya yang buta, tapi matinya tak mau mengenal. Banyak Allah Ta'ala. Jadi jangan menyesal lah pasal apa kita ni. Kita, alasan kita, ini dah pengakhir zaman, penghujung zaman, memang banyak. Saya cakap, jangan jadikan alasan tu, jangan, buang. Kau jangan. Tak ada pasal penghujung zaman, akhir zaman, zaman Nabi ke, tak ada pasal semua. Kau zaman Nabi mungkin kau lagi teruk. Ini mungkin jadi bapak moyang Abu Jahal tu, menentang Nabi. Jadi jadi diri kau sebelah, apa yang dah dia suruh, jadi yang terbaik. Jangan kau buat alasan zaman kau ni tak sesuai, sebab aku terikut. Janganlah tertipu kat situ. Pergi cari, kenal diri, kenal Allah. Pergi carilah. Bukan suruh datang kepada saya pun tak faham. Kita sama-sama pergi. Saya nak jelaskan ni pun saya pun tak tahu macam mana cara nak jelaskan. Sebab saya menunggu je apa nak.
Tak mau saya nak cakap sepatah, setitik, satu ayat pun, satu huruf saya nak daripada saya. Tak mau, saya takut. Saya takut. Sebab saya tak punya apa-apa. Saya fakir. Jadi fakir. Fakir Rasulullah kata kebanggaanku. Jadi saya suka apa yang bangga Rasulullah, saya nak jadi fakir-fakir. Terserahlah nak nilai kan. Tapi saya sayang, saya nak manusia-manusia harus kenal Allah. Cari. Tak kira macam mana pun. Utamakanlah yang tu. Kalau kita dah tak utamakan tu, kita terus lakukan ibadah tanpa kita belum kenal lagi Allah. Bukanlah saya cakap tinggalkan tak payah ibadah. Bukan. Ibadah tu jalan terus. Samping tu pergi cari. Doa minta kepada Allah. Ada setiap zaman. Memang Allah ada taburkan. Cuma engkau tak nak. Tu. Dengan alasan pula nanti, ya Allah tak jumpa, ya Allah masa zaman. Tipu kau ni. Dusta lagi. Kazib kau ni jenis golongan. Allah dah bagi tahu dah. Mesti ada, setiap tu ada pembimbing-pembimbing rohani. Bila Rasulullah dah wafat, ada dia punya pengganti. Bukan Nabi lah, tapi pengganti untuk nak bawa kepada Allah Ta'ala. Itu maqam tu tadi. Siapa yang tak jumpa, dia matinya seperti kafir jahiliyah. Jadi tolonglah maknanya. Sungguh-sungguh lah. Sungguh-sungguh dapatkan. Kalau kita tak sungguh-sungguh dapatkan, maknanya kita tak saut apa yang kita baca. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri. Siapa yang betul-betul sungguh-sungguh nakkan Allah, kesusahan yang datang tu, dalam susah tu akan senang. Tapi kalau tak sungguh-sungguh pada Allah, kau kata tak apa, susah nanti datang, baru kita dapat kesenangan. Salah tu. Sungguh-sungguh dulu, baru kena susah. Dalam susah tu senang, bukan selepas susah. Ini tak, kau tak ada nak apa, nak cari jalan ni, kau tunggu susah air datang, nanti dalam susah senang tu salah tu. Sungguh-sungguh nak Allah, datang susah, dalam susah tu senang. Benda faham dia punya tingkatan-tingkatan maqam, nak faham ayat-ayat ni, nak dibedah siasat kan, supaya kita tak celaru, kita tak tahu apa, tak faham nanti nak gunakan. Jadi yang nak bagi faham kita ayat Quran ni untuk dapat kita gunakan Allah dan juga orang-orang yang Allah bagi, iaitu seperti orang ahliullah, orang yang kenal diri, kenal Allah tu, dia memang membawa maqam tu tadi. Cuba kita tengok ni saya bagi satu kias lah. Pak, buah durian, kalau kita makan, cuba rasa memek muka, rasa muka kita macam mana. Tapi natural lah, jangan buat-buat. Tu memek muka yang kat dalam tu macam mana? Boleh cerita kan? Kita tak boleh ceritakan, tapi kita merasai benda tu terlalu dekat. Terlalu hampir, terlalu dekat. Malahan yang bagi rasa tu lebih dah. Jadi apanya yang kita rasa tak boleh lihat Allah? Marah orang saya cakap, saja ni ada ke manusia boleh lihat Allah? Lihat Allah yang Allah Ta'ala kata bagi tahulah. Fa'inama tu'alu. Tu yang jenis Allah bagi tahu gitulah. Ayat tu mustasyabihat. Kau kena kupas. Tapi kupasan dia sudah dia, itulah tidak aku pandang sesuatu. Allah sebab apa? Besi ni mana semua kita dah kaji, tak ada, yang ada semua Allah yang kita nampak dulu, bukan ni. Itu maknanya. Tidak aku. Melihat tak tu? Melihat yang jenis macam tu lah. Bukan melihat yang kita maksudkan Allah tu berbentuk. Kan laisa kami, mana boleh dia samakan bentuk. Kita bukan cakap melihat Allah tu maknanya Allah tu begini berbentuk, bukan. Maknanya kita sebelum ni ada, sebelum Allah jadikan besi untuk. Jadi sebelum ada besi, siapa jadikan? Itu yang kita nampak. Kalau api kita kata api kita tak nampak, api panas. Panas tu kita tak nampak, siapa jadikan panas? Yang jadikan panas tu kita nampak. Itu yang kita maknanya. Keindahan, keasyikan orang yang dah kenal diri, kenal Allah. Dia asyik je dengan Allah je. Dia tak mau lain dah. Kau bagi pun nikmat apa pun, dia sekadarnya gitu je. Tetap ditukarkan. Durian sedap, oh sedap-sedap. Tapi dia makan nanti durian sedap juga, tapi dia dah tukarkan dah. Engkau lagi best, ya Allah. Tak? Bukan dia nak hina makanan tu. Sebab engkau tajalikan ni sebut kenal engkau.
Kan? Jadi kita dah nampakkan Allah, nampak rasa tu, berhenti kat rasa tu kan, atau di situlah yang manis dia saya cakap tadi. Duduklah kat situlah khusyuk. Tapi kalau kau ada diri kau akan hayati kat rasa tu. Tapi kau akan kembalikan balik innalillah wa inna, engkau akan dapat. Itulah dia sebenar, rasa sebenar mentauhidkan Allah. Dia ajalah yang menzahirkan, dia juga yang dia menzahirkan segala apa benda pun dia untuk menyatakan diri dia tadi. Jangan sampai kita pandangan kita nampak tu itu je. Itu jenis manusia yang rugi. Kalau dalam solat itu dia panggil manusia yang munafik. Dalam solat dia tak khusyuk, dia ingat Allah sesikit munafik Allah Taala. Bukan saya cakap Allah Taala. Jadi kau biarkan watak diri kau ibadah tanpa kau kenal Allah. Kau punya makam munafik. Kau pura-pura je, kau nakkan hadiah, nak ganjaran, nak biarkan orang tengok kau ahli solat, kau nak biar macam-macam lagi kau nak kedudukan. Lepas tu kau kata kau dah berbuat betul-betul khusyuk. Kau tak faham. Kau biarkan diri kau tu tadi menipu diri kau. Kau tak jujur dengan diri kau sendiri. Kalau kau jujur dengan diri kau sendiri, kau pasti akan tak boleh jadi ni, aku ni zalim pada diri aku ni. Bila betul-betul aku nak betul-betul faham ni, betul-betul aku nak Allah ni. Sekarang ni aku tak dapat Allah ni. Sebab nanti kat mana pergi pun sebenarnya Allah lah yang ada satu hadis ni syarif, hadis memang terkenal. Yang bagi tahu ni pun cucu Nabi. Tu, anak Sayyidina Ali. Tu. Cucu Nabi apa namanya? Zainal Abidin bin Hasan. Zainal Ali Zainal Abidin ke apa nama dia? Dia maknanya selepas Hasan Husain dia kata dia dengar ayah dia cakap di sini, dia pesan pada Rasulullah. Dia kata la ilaha illallah. Itu adalah kalimah yang suci. Siapa yang faham dia duduk dalam keadaan dan dia kata lagi lepas tu hadis kata la ilaha illallahu hizni. Dan siapa yang menyebut kalimah ini dia memasuki dalam benteng Allah. Dan barang siapa, hadis lagi, dia masuk dalam benteng Allah, maka aku menjamin keamanan dia. Aman tu maknanya kita dah tenggelam, dah tak ada rasa kerisauan. Kita dah betul-betul hakul yakin. Apa pun yang kita buat semua bukan kita. Apa pun yang kita lihat bukan kita. Apa yang kita dengar, apa yang hidup kita bukan kita, tak ada hidup. Itu namanya aman. Tapi kalau kita kata kita dah betul sebut nama la ilaha illallah, tapi kita tak aman lagi dalam, kita masih ada razia kedirian lagi, kita tak aman namanya. Ini baru kalimah la ilaha illallah tau. Kalau kita ni faham betul-betul, kita pun nakkan duduk makam tu, punya syok nikmatnya duduk aman. Datang macam-macam nanti semua kita duduk luar, kita aman aja tengok. Kita tak mahu yang lain lagi. Kita takut semua yang ada menghidangkan macam-macam untuk suruh kita keluar daripada benteng tu. Tapi kita takut, ya Allah, aku takut, ya Allah, ni apa ujian ni aku tak nak. Ya Allah, malah petaka ni datang. Aku nak dengan kau, ya Allah. Kau campak kat mana pun tak kisah, janji aku dengan kau, ya Allah. Kau bagi aku mana masuk neraka ke depan azab ke tak apa, ya Allah, janji aku dengan kau, ya Allah. Ini orang yang faham. Jangan kau masukkan surga tapi kau tak ada, ya Allah, aku tak mahu, ya Allah. Jadi orang ni dia asyik Allah. Kita tengok memek muka dia macam tadi makan durian tadi, dia rasakan tadi. Tak dia kan. Dia sentiasa kita yang betul-betul nikmat makan macam-macam jenis, kita tak tengok dia pun, dia ni lagi nikmat, lagi tenang lah. Aku yang kaya raya yang apa ni pun orang kata aku tenang, tapi tengok dia ni compan-camping apa biasa je, sederhana, tapi dia punya muka tenang. Lain ketenangan orang yang dah asyik dengan Allah tadi. Tak ada siapa, ketenangan apa pun tak boleh lawan dengan dia. Dia dah tenang dengan Allah tadi, ya Allah dia. Masa dia dah diuji macam-macam.
kehilangan ni. Dia tetap juga, ya Allah, Allah teguhkan aku ya Allah, aku kena ujian ni, aku tak nak lain dengan Engkau ya Allah. Kita kan bila dah betul-betul rasa macam kita dah betul-betul dengan Allah, tak diuji boleh lah. Kali ujian tu datang, goyang tak? Nak keluar tak? Ya. Kematian ini apa, isteri yang kita sayang, goyang. Ibu yang kita sayang. Itu aja dia belum meninggal lagi mak kita. Allah, ya. Kali dengar berita meninggal macam mana? Goyang tak? Goyang. Tapi kalau kita tetap kawal, ya Allah, ini semua tak kalah mak aku ni gini-gini, ya Allah. Kau yang tahu, dulu pun kau yang pelihara mak aku hidup, ya Allah. Itu tenanglah. Tapi kalau kita tak kenal diri, tak kenal Allah,